الله أكبر الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah bagi, nikmat besar dan nikmat kecil, nikmat Islam dan nikmat iman. Jadi sambung lagi pada kata musannifnya, qala alif rahimahullah ta'ala, wa an nu'mina wa an yu'mina bi syafa'atil anbiya thumma as-siddiqin wasyuhada'i wal ulama'i was salihin wal mu'minin. Jadi antara ada dalam kitab tauhidnya, perlu ada pada setiap mukminnya, bicara tentang adanya pertolongan, bahawa kita beriman dan meyakini akan adanya syafaat, pertolongan daripada nabi-nabi, pertolongan daripada nabi-nabi dan pertolongan daripada siddiqin dan pertolongan daripada syuhada dan pertolongan daripada ulama dan pertolongan daripada orang-orang saleh dan pertolongan daripada orang-orang mukmin, sesama mukmin. Jadi semua tu ada, boleh bagi pertolongan. Jadi kita beriman adanya pertolongan ni. Jadi pertolongan ni memang ada sungguh. Di ijma' ulama memang ada syafaat. Jadi syafaat tu bukan setakat nabi-nabi, bahkan sesama mukmin pun dia ada, boleh tolong juga. Syafaat. Wa anna syafa'atal uzma makhsusatun bi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sesungguhnya syafaat yang paling agung, syafaat yang paling besar, khususiyah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pertolongan ni bukan dengan makna kita tu ada kemampuan ada, tapi pertolongan itu dengan makna kita minta daripada Allah Ta'ala untuk orang-orang tertentu. Mana kalau kita nak tolong mak ayah, kita minta daripada Allah Ta'ala supaya tolong mak ayah kita. Jadi bukan dengan sebab kita ni boleh tolong dengan diri sendiri, tak, tapi maksudnya kita minta daripada Allah Ta'ala. Jadi bahasa ringkasnya berpanggil pertolongan seolah-olah kita yang bagi tolong, tapi taklah. Jadi pertolongan itu syafaat yang kecek sini ni, paling besar adalah syafaatil uzma, yang mana pada hari kiamat tu, hari semua orang dibangkitkan semula di padang mahsyar, dibiarkan begitu berapa tahun. Jadi dalam masa tertentu, semua tu panggil masa huru-hara tu. Jadi semua tu minta pada Allah Ta'ala biar disegerakan balasan. Jadi huru-hara sangat sehingga ke orang ahli neraka sendiri pun minta daripada Allah Ta'ala, kalau memang aku ni ahli neraka,
buat masuk selalu dalam neraka daripada duduk huru-hara sini ni. Jadi situ tu huru-hara yang sangat dahsyat, sehingga ke orang ahli neraka pun rasa mungkin neraka tu yang ingin sikit lah. Mungkin. Jadi dia minta segera ke. Jadi dia minta segera tu. Jadi ramai-ramai tu pakat pergi Allah ilhamkan kepada semua makhluk tu supaya pergi minta dengan Nabi Adam dan seterusnya kepada nabi-nabi lain, turun sampai kepada Nabi Muhammad. Jadi semua tu tak ada orang panggil, tak ada kemampuan, tak boleh nak tolong. Akhir sekali Nabi Muhammad mengaku aku boleh syafaat. Jadi ulama kata kenapa Allah ilhamkan kepada makhluk ni supaya pergi minta dengan Nabi Adam dulu, tidak terus kepada Nabi Muhammad. Jadi situ tu ulama kata sebab Allah nak zahirkan kelebihan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tu lebih daripada nabi-nabi lain. Kalulah Allah ilhamkan kepada makhluk ni supaya pergi minta dengan Nabi Muhammad terus, niscaya orang akan kata kemungkinan Nabi lain pun ada boleh syafaat juga, kemungkinan. Tapi oleh kerana orang itu pakat pergi terus kepada Nabi Muhammad, jadi Nabi lain tu panggil tak boleh nak tolong. Itu jadi panggil hikmah kenapa manusia tu pergi minta dengan Nabi Adam dulu, Nabi Muhammad tu akhir sekali. Jadi hikmah dia supaya zahir sungguh-sungguh kelebihan Nabi Muhammad bandingkan nabi lain. Wa an nu'mina bi ikhraji man dakhala an-nar min ahli at-tauhid hatta la yukhallada fiha man kana fihi fi qalbihi mithqalu dzarrah min iman. Dan kita kena beriman juga, dia kata meyakini bahawa akan dikeluarkan daripada neraka siapa-siapa daripada kalangan ahli tauhid. Jadi akan dikeluarkan, orang-orang beriman ni akan dikeluarkan sehingga tidak kekal lagi dalam neraka orang-orang yang ada dalam hati dia sebesar zarrah iman. Jadi iman kalau ada sebesar zarrah sekalipun akan dikeluarkan. Jadi kita kena beriman bahawa orang mukmin tu tak kekal dalam neraka. Semua tu akan dikeluarkan. Cumanya masa je lah. Ada masa berapa tahun-tahun, ribu-ribu tahun kau. Jadi kena beriman tu akan dikeluarkan juga. Orang mukmin tu tak akan kekal di dalam neraka. Wajib beriman. Wa anna ahlal kufri wasyirki mukhalladuna fin nari abadal abidin wa la yukhaffafu anhumul azab wa lahum yunzarun. Dan sesungguhnya kena beriman juga orang-orang kafir, ahli kufri, orang kafir dan orang-orang syirik akan dikekalkan di dalam neraka selama-lamanya. Mereka tu tak akan diringankan azab dan mereka tu tidak akan dipandang dengan pandangan rahmat oleh Allah Ta'ala. Jadi wajib beriman orang kafir akan dikekalkan di dalam neraka selama-lamanya. Jadi di sisi ahli sunnah wal jamaah lagu tu lah akan dikekalkan. Walaupun ada juga pandangan yang kata ada tapi bukan ahli sunnah wal jamaah, dia kata neraka tu tak kekal, ada juga. Jadi kita ahli sunnah wal jamaah iktikad neraka dan syurga tu benda kekal. Jadi yang panggil pandangan-pandangan serpih daripada ahli sunnah wal jamaah ni
Huk terkeluar ni bukan orang-orang biasa, bahkan orang bagi kita kat ulama-ulama juga. Sebab itulah kita kata, kalulah kita ni boleh keluar ke hukum, boleh keluar ke benda kita faham sendiri daripada Quran dan hadis, pendek kata kita ni banyak benda kita waktu bid akhir terkeluar daripada ahli sunnah wal jamaah. Sebab huk terkeluar ni pun bukan orang-orang biasa, bahkan ulama. Jadi kalau pandangnya dia tu tak sama dengan pandangnya majoriti, automatik terkeluar. Jadi kita ni pergi dengan pandangan majoriti ahli sunnah wal jamaah. Kalau saya sebut nama pun mungkin orang kita pakai kenal juga nama-nama ulama yang mana ada pandangan dia mengatakan neraka tu tak kekal. Tak disebut dah. Sebab guru kata kita ni tak padan nak hatuk dengan dia, nak banding dengan dia tu, sebab memang dia tu ulama. Jadi tak boleh nak hatuk, tak perlulah disebut-sebut. Wa annal mu'minina mukhalladuna fil jannah abadan sarmadan la yamassuhum fiha nasabun wa ma hum minha bimukhrajin. Dan wajib juga beriman sesungguhnya orang-orang mukmin dikekalkan di dalam syurga selama-lamanya. Mereka tu tidak merasa letih, tidak terkena kepada mereka rasa letih, dan mereka tu di dalam syurga tidak akan dikeluarkan sama sekali. Wa annal mu'minina yarawna rabbahum fil jannah bi absarihim ala qadri ma yaliqu bi jalalihi wa qudsi kamalihi. Dan wajib juga beriman sesungguhnya orang-orang mukmin ni, orang-orang yang ada iman ni, boleh melihat Allah Ta'ala di dalam syurga, yakni selepas daripada masuk syurga, dengan pandangan mereka. Ada boleh melihat tu atas kadar, atas kelakuan yang selayaknya bagi Allah Ta'ala. Jadi boleh melihat Allah Ta'ala. Hal ni pun berlaku khilaf juga. Di sisi ahli sunnah wal jamaah boleh melihat, ada juga pandangan kata tak boleh melihat. Jadi semua tu panggil orang yang kata tak boleh lihat tu, dia tu pun ada dalil dia. Jadi kalau kita orang biasa sekadar baca dalil-dalil tu, pendek kata kita kata dia tu pun betul juga. Tapi oleh kerana dia tu terkeluar daripada pandangan majoriti, jadi tidak diambil kira. Jadi orang mukmin tu boleh melihat Allah Ta'ala. Jadi kalau ikut perbandingan yang Nabi bagi tahu, seperti mana kita ni melihat bulan purnama. Nabi tak sebut seperti mana kita lihat anak bulan dak. Nabi sebut seperti mana kamu lihat bulan purnama. Jadi bulan purnama ni kalau kita lihat masing-masing tu tak perlu nak bersesak-sesak pada satu tempat pun. Masing-masing tu boleh lihat pada tempat masing-masing. Jadi tak perlulah kalau bulan anak bulan ni dak, kita kena bersesak-sesak pada satu tempat. Waktu tengok sore ni tengok sore, kita tengok, jadi waktu guna teropong, lepas tu orang lain pula. Jadi terpanggil bersesak-sesak. Adapun bulan purnama ni kita boleh lihat, panggil tak perlu panggil supaya tu lah, tak perlu supaya dengan tengok anak bulan. Semua tu boleh lihat dengan tempat masing-masing. Jadi tidak terselindung.
Cumanya di sisi pandangnya Imam Nawawi, di sisi pandangnya siapa Imam Ibnu Hajar, Imam Ibnu Hajar ataupun Imam Nawawi, tak ingat. Dia kata boleh lihat tu dengan kadar kita ni boleh mari semaya Jumaat. Kalau orang tu boleh mari awal, jadi dia tu orang lebihnya. Jadi qadar boleh lihat Allah Ta'ala tu atas kadar bersegera mari semaya Jumaat. Tak ingat pandangan siapa dia, Imam Nawawi ke ataupun Imam Ibn Hajar. Wa an na'taqida fadla ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa tartibahu. Dan kita juga kena iktikad kelebihan sahabat-sahabat Nabi. Mana adanya panggil ada tingkat-tingkat kelebihan. Sahabat-sahabat Nabi ni dia tu lebih dah banding dengan tabi'in. Tabi'in tu pula lebih daripada tabi'in. Jadi 300 tahun. Jadi dari segi masa pun dia betul lebih, dan dari segi tertib iman pun dia betul lebih juga. Dari segi pahala pun dia betul lebih juga. Jadi semua tu ada tertib dia, ada susunan dia. Yang mana dikatakan lebih sekali itu depan. Jadi kita iktikad semua sahabat pun antara kita ni tak boleh nak banding dah. Bahkan di antara mereka pun ada hak lebih, ada hak ada tingkat-tingkat juga. Wa annahum udulun akhyarun umana'u. Dan semua sahabat tu dikira adil, dikira terpilih, dikira amanah. Jadi dari segi penilaian hadis pun dia tak ambil kira sahabat. Penilaian hadis tu dia ambil kira selepas daripada sahabat dah. Jadi mana ada panggil kata-kata dusta ke, biasa nipu ke, biasa tak ingat ke, waktu tu dikira selepas daripada sahabat dah. Adapun sahabat automatik dia betul adil berlaku. Wala yajuzu sabbuhum walal qadhu fi ahadin minhum. Tak boleh sama sekali, bahkan haram mencela mereka, mengkritik mereka, mengkritik salah seorang pun daripada mereka. Tak boleh sama sekali. Jadi kalau sahabat banding dengan kita ni, kalau kita, Nabi kata kalau kita sedekah ke semua hak kita ada, kalau kita ada emas sebesar gunung Uhud sekalipun, kalau kita sedekah semua untuk fisabilillah, tak akan dapat menyamai sahabat. Jadi tak boleh waktu tu dari segi kelebihan mereka, lepas tu tak boleh nak cela mereka. Jadi kalau cela mereka seolah-olah cela Nabi, cela Nabi seolah-olah cela Allah Ta'ala. Jadi tak boleh nak cela. Kalaulah kita dengar juga ada orang cela, sama ada kita kena lari, kena tahan, kena berhenti tu. Jadi tak boleh sama sekali. Walaupun kita kata di antara mereka tu ada berlaku panggil fitnah, ada berlaku kekacauan pun, jadi kita tak boleh nak pergi nak menentukan hak tu baik, hak tu jahat, hak tu duk alik betul, hak tu duk alik salah. Tak perlu.
Jadi sahabat tu pun dikira sudah berlaku ijma' bahawa sahabat tu semua tu adalah adil. Semua tu kita tak boleh nak kecek huduh kepada mereka. Ijma' juga. Lepas tu ijma' juga kita ni kena puji mereka. Sebab itulah kalau sebut nama sahabat kita sebut radhiyallahu anhu. Semoga Allah Ta'ala meredai mereka. Jadi kalulah dicela juga, ada kata siapa peringkat jadi kufur, ada kata tengok dulu siapa dia cela. Kalau cela semua sekali sahabat, semua sekali, lepas tu kufur jadi. Sebabnya sahabat tu ada macam Sayyidina Abu Bakar sendiri, tak boleh sama sekali kita nak cela dia. Jadi panggil ada khilaf antara ulama, apa hukum cela dia. Haram tu memang haram, tapi apakah jatuh kepada kufur ataupun tidak, jadi itu khilaf lah. Wa annal khalifatal haqqa ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Sayyiduna Abu Bakrin Siddiq, summa Sayyiduna Umarul Faruq, summa Sayyiduna Uthmanu Ash-Shahid, summa Sayyiduna Aliul Murtada radhiyallahu ta'ala anhu. Dan wajib juga kita i'tikad sesungguhnya khalifah yang sebenar tu selepas daripada Rasulullah. Khalifah maksudnya pengganti Nabi. Jadi selepas Nabi tak ada, Sayyidina Abu Bakar ambil alih. Jadi Sayyidina Abu Bakar tu masa zaman sahabat tu dipanggil Khalifatul Rasul, pengganti bagi Rasul. Khalifah tu pengganti. Jadi Sayyidina Abu Bakar tu panggil Khalifatul Rasul, pengganti bagi Rasul. Lepas tu naik Sayyidina Umar. Sayyidina Umar tu sahabat panggil Khalifatul Rasul. Khalifatul Rasul. Jadi dua kali khalifah. Sayyidina Abu Bakar Khalifatul Rasul, Sayyidina Umar tu dipanggil khalifah, pengganti kepada pengganti Rasul. Jadi dua kali perkataan khalifah. Khalifatul Rasul Sayyidina Umar, pengganti kepada pengganti Rasul, mana pengganti kepada Sayyidina Abu Bakar. Jadi masa zaman tu dipanggil lagu tu lah. Lepas tu mari orang Arab Badui, dia tak kenal siapa Sayyidina Umar, dia tak kenal, dia pakai panggil. Dia mari, dia pergi cari di pasar, dia tanya siapa dia Amirul Mukminin. Orang Badui mari cari siapa dia yang menguruskan, mentadbir urusan orang-orang mukmin. Jadi orang Badui itu mari cari pasar, diguna perkataan Amirul Mukminin, mana pentadbir ataupun pengurus bagi urusan orang-orang mukmin. Jadi orang Badui itulah mula-mula guna perkataan Amirul Mukminin. Jadi selepas daripada itu barulah ditukar daripada perkataan Khalifatul Rasul kepada Amirul Mukminin Sayyidina Umar. Jadi antara khalifah ni huk paling tinggi sekali Sayyidina Abu Bakar, lepas tu Sayyidina Umar, lepas tu Sayyidina Uthman, lepas tu Sayyidina Ali. Jadi dikira antara sahabat ni, antara huk lebih-lebih tu, kelebihan tu diambil kira dari segi banyaknya pahala mereka. Jadi antara kita ni tak boleh nak banding dah. Jadi tertib antara sahabat sendiri tu paling tinggi Sayyidina Abu Bakar, lepas tu Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, lepas tu Sayyidina Ali. Wa an ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ajma'in wa anit tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa anna ma'ahum ajma'in bi rahmatika Allahumma ya arhamar rahimin.
Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala meredai semua-semua sahabat tu, dan juga para tabi'in yang mana hidup dia tu selepas daripada sahabat. Hidup dia tu sempat bertemu dengan sahabat, dipanggil tabi'in. Sekalipun dia tu hidup zaman Nabi tapi tak ada jumpa Nabi, dia dah jumpa dengan sahabat je. Hidup zaman Nabi tapi tak jumpa Nabi. Kalau jumpa Nabi dipanggil sahabat. Oleh kerana tak jumpa Nabi, dia jumpa sahabat, dipanggil tabi'in. Antara panggil penghulu bagi tabi'innya ialah nama apa? Uwais Qarni. Uwais Qarni tu dipanggil penghulu bagi segala tabi'in. Sebab dia tu hidup zaman Nabi tapi tak ada jumpa Nabi. Dia pergi jumpa Nabi pun tapi Nabi tak ada. Jadi tak jumpa juga dengan Nabi. Jadi dia tu dipanggil ketua bagi semua tabi'in. Orang-orang yang sempat bertemu dengan sahabat. Lepas tu peringkat yang ketiganya ialah tabi'in. Orang yang sempat bertemu dengan tabi'in. Orang yang sempat bertemu dengan tabi'in tu dipanggil tabi'in. Sempat bertemu dengan sahabat Imam Abi Hanifah, sempat bertemu dengan sahabat dipanggil tabi'in. Adapun Imam Malik ada khilaf, ada kata dia sempat bertemu, ada kata tak sempat bertemu. Yang ketiga Imam Syafi'i memang tak temu, bab Imam Syafi'i 150 Hijrah. Lepas tu Imam Hanafi, Imam Hanbali, Imam Ahmad Hanbali. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala meredai mereka dan meredai kita juga, insya-Allah. Lepas tu kita baca Fatihah, hadiahkan kepada semua panggil guru-guru kita, lebih lagi pada pengarah kita, insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi alhamdulillah habislah kita akidah ahli Islam daripada karangan Imam Abdullah Alawi Al-Haddad. Dia tu meninggal pada 1132 Hijrah, mana telah lebih daripada 300 tahun. Sebelum ni kita baca kitab Imam Tahawi 300 tahun lebih, dia wafat 320 lebih Hijrah. Jadi itu panggil peringkat sama dengan Imam Abi Hasan dengan Imam Mansur Maturidi. Orang ini Imam Haddad ni jauh lah, baru 300 tahun. Lepas ni tahu lagi, insya-Allah. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana shifaa'an wa imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.